Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks Matematik KSSM tingkatan 4, yaitu latihan praktis komprehensif pada muka surat 176 sehingga 178. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Tulis ketaksamaan linear yang sepadan dengan lakaran rantau yang diberikan. Untuk menjawab soalan ini, kita boleh rujuk nota di sini. Apabila bentuk graf itu adalah terpesong ke sebelah kanan atas, maka nilai M itu adalah positif. Apabila bentuk graf adalah terpesong ke sebelah kanan bawah, maka nilai M adalah negatif. Jika garis itu adalah selari dengan paksi Y, maka bentuk persamaan adalah seperti ini. Manakala kalau graf itu adalah selari dengan paksi X, maka persamaannya adalah dalam bentuk ini. Soalan A. Merujuk gambar raja yang diberikan, graf itu adalah terpesong ke sebelah kanan atas. Maka ini bermaksud nilai M adalah positif. Dan rantau yang terlibat adalah rantau di sebelah atas garis. Garis itu dilukis dengan garis sempang, maksudnya simbol yang digunakan adalah lebih besar. Maka jawapannya adalah 2Y lebih besar daripada X tambah 5. Dan satu lagi, Y tolak X lebih besar daripada 8. Apabila kita jadikan Y sebagai tajuk rumus, maksudnya X ini pindahkan ke sebelah kanan, maka ia akan menjadi positif X tambah 8. Nilai kecerunannya adalah positif. Soalan B. Bentuk graf itu adalah selari dengan paksi Y. Maka persamaannya adalah dalam bentuk ini. Rantau yang terlibat adalah rantau di sebelah kanan garis dan garis itu adalah dilukis dengan garis padu. Maka simbol yang digunakan adalah lebih besar atau sama dengan. Jadi jawapannya adalah X lebih besar ataupun sama dengan negatif 5 dan X lebih besar ataupun sama dengan sifar. Soalan C. Garis yang diberikan adalah terpesong ke sebelah kanan bawah. Ini bermaksud nilai M adalah negatif. Rantau berlorek adalah di sebelah bawah garis tersebut dan garis adalah dilukis dengan garis padu. Maksudnya simbol yang digunakan adalah kurang daripada dan sama dengan. Maka jawapannya ada 4, iaitu Y kurang atau sama dengan negatif 1/2X, Y kurang atau sama dengan 4 tolak X, Y tambah X kurang atau sama dengan 2. Yang ini kalau kita jadikan Y sebagai perkara rumus, maksudnya pindahkan X ke sebelah kanan, ia akan menjadi Y kurang atau sama dengan negatif X tambah 2. Nilai M-nya tetap adalah negatif. Ketaksamaan yang keempat adalah X kurang atau sama dengan 2 tolak Y. Apabila kita darabkan ketaksamaan ini dengan negatif 1 pada kedua-dua belah, kita akan dapat sebelah kanan ini. Kemudian kita baca dari kanan ke kiri, ia akan menjadi Y tolak 2 kurang atau sama dengan negatif X. Nilai kecurunan adalah negatif. Soalan D. Garis tersebut adalah selari dengan paksi X, maksudnya persamaan yang terlibat adalah seperti ini. Rantau berlorek adalah di sebelah bawah garis tersebut dan garis adalah dilukis dengan garis sempang. Maka simbol yang digunakan adalah kurang daripada. Jawapannya ada 2, iaitu Y kurang daripada 4 dan Y kurang daripada negatif 1. Soalan E. Daripada gambar raja, garis yang diberikan adalah selari dengan paksi X. Maka persamaannya adalah dalam bentuk yang ini. Dalam gambar raja, rantau yang berlorek adalah terletak bahagian atas garis. Dan garis adalah dilukis dengan garis padu. Maka simbol yang digunakan adalah lebih besar atau sama dengan. Jadi, daripada jawapan yang diberikan, terdapat 2, iaitu Y lebih besar ataupun sama dengan 10 dan Y lebih besar ataupun sama dengan sifar. Soalan F. Didapati garis adalah terpesong ke sebelah kanan atas. Ini bermaksud nilai M adalah positif. Dan rantau berlorek adalah terletak di sebelah bawah garis. Garis itu adalah dilukis dengan garis sempang. Jadi simbol yang digunakan adalah kurang daripada. Terdapat 3 jawapan di sini, iaitu Y kurang daripada 2X tolak 5. Yang kedua, negatif Y lebih besar daripada 8 tolak 2X. Apabila kita darabkan kedua-dua belah ketaksamaan ini dengan negatif 1, ia akan menjadi seperti sebelah kanan ini, iaitu Y kurang daripada negatif 8 tambah 2X. Itu nilai M-nya adalah positif. Ketaksamaan yang ketiga adalah 2Y kurang daripada X. Soalan G. Bentuk graf adalah terpesong ke sebelah kanan bawah. Ini bermaksud nilai M adalah negatif. Rantau berlorek adalah di sebelah atas garis dan garis dilukis dengan garis sempang. Maka simbol yang digunakan adalah lebih besar. Jawapannya ialah Y lebih besar daripada negatif X tolak 3. 3Y tambah X lebih besar daripada 4. Bila kita pindahkan X ini ke sebelah kanan, ia akan menjadi 3Y lebih besar daripada negatif X tambah 4. So, M-nya sebenarnya adalah negatif.
Soalan H. Garisan itu adalah terpesong ke sebelah kanan atas, maka nilai M-nya adalah bernilai positif. Rantau berlorek adalah di sebelah atas garisan dan garis adalah dilukis dengan garis padu. Jadi simbol yang digunakan adalah lebih besar dan sama dengan. Jawapannya ada 3, iaitu 1/2 Y tolak X lebih besar ataupun sama dengan 4. Bila kita pindahkan X ini ke sebelah kanan, ia akan menjadi 1/2 Y lebih besar ataupun sama dengan positif X tambah 4. Nilai kecurunannya adalah positif. Ketaksamaan yang kedua adalah 2Y lebih besar ataupun sama dengan X. Ketaksamaan yang ketiga ialah negatif Y kurang atau sama dengan 4 tolak X. Kita darabkan kedua-dua belah ketaksamaan ini dengan negatif 1, maka kita akan dapat ketaksamaan di sebelah kanan ini, iaitu Y lebih besar atau sama dengan negatif 4 tambah X. Kecurunannya adalah positif. Soalan 2. Lorek rantau sepunya bagi sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Soalan A. Ada 3 ketaksamaan linear. Untuk ketaksamaan yang pertama ini, 2Y kurang atau sama dengan 3X. Simbol yang digunakan adalah kurang atau sama dengan, maksudnya dia nak rantau di sebelah bawah. Kita labelkan rantau terlibat dengan A. Untuk ketaksamaan yang kedua ini, garis tidak dilukis. Sebenarnya garisnya adalah X sama dengan 4. Jadi kita lukiskan dia dengan garis sempang seperti di bawah ini. Kerana tak ada tanda sama dengan di bawah simbol ketaksamaan. Dan simbol ketaksamaan adalah kurang daripada. Ini bermaksud dia nak rantau di sebelah kiri. Jadi kita labelkannya dengan huruf B. Untuk ketaksamaan yang ketiga ini, sebenarnya ia adalah merujuk kepada paksi X itu sendiri, iaitu persamaan Y sama dengan 0. Simbol yang digunakan adalah lebih besar ataupun sama dengan, maksudnya dia nak rantau di sebelah atas paksi X. Kita labelkannya dengan huruf C. Jadi, rantau yang kita nak adalah rantau yang mengandungi ketiga-tiga huruf ABC, iaitu di sini. Kita padamkan semua huruf yang kita dah tanda, kemudian kita lorekkan rantau terakhir yang kita nak. Soalan B juga terdapat 3 ketaksamaan linear. Untuk ketaksamaan yang pertama ini, Y tolak X lebih besar atau sama dengan 4, simbol yang digunakan adalah lebih besar ataupun sama dengan. Maksudnya dia nak rantau di sebelah atas. Kita labelkannya dengan huruf A. Untuk ketaksamaan yang kedua ini, tidak dilukis dalam gambar raja. Sebenarnya ia adalah merujuk kepada garisan Y sama dengan 4, iaitu garisan ini, dan dilukis dengan garis sempang sebab simbolnya adalah kurang daripada. Tak ada tanda sama dengan. Disebabkan simbolnya adalah kurang daripada, maksudnya kita nak rantau di sebelah bawah garis tersebut. Kita labelkannya dengan huruf B. Garis bagi ketaksamaan ketiga juga tidak dilukis, ianya sebenarnya adalah X sama dengan negatif 4. Dan dilukis dengan garis sempang sebab tak ada tanda sama dengan di bawah simbol ketaksamaan, iaitu garis ini. Simbol itu adalah lebih besar sahaja, tak ada tanda sama dengan. Maksudnya, kita nak rantau di sebelah kanan. Kita tandakan dengan huruf C. Maka, rantau yang dikehendaki oleh soalan adalah rantau yang mengandungi ketiga-tiga huruf A, B dengan C, iaitu di sini. Kita padam semua huruf-huruf yang telah kita tandakan supaya kita boleh tandakan jawapan terakhir. Soalan C terdapat 4 ketaksamaan di sini. Dengan merujuk kepada ketaksamaan yang pertama, simbolnya adalah lebih besar. Maksudnya dia nak rantau di sebelah atas garis tersebut, kita labelkan dengan huruf A. Untuk ketaksamaan yang kedua, simbolnya adalah lebih besar ataupun sama dengan. Maksudnya kita nak rantau di sebelah atas, kita label dengan huruf B. Untuk ketaksamaan yang ketiga, simbolnya adalah kurang daripada ataupun sama dengan. Garis ini tidak dilukis, sebenarnya ia merujuk kepada garis Y sama dengan 2. Dilukis dengan garis padu sebab ada tanda sama dengan di bawah simbol ketaksamaan, iaitu garis ini. Jadi rantau yang kita nak adalah rantau di sebelah bawah. Kita tandakan dengan huruf C. Ketaksamaan yang terakhir adalah Y lebih besar ataupun sama dengan 0. Ini sebenarnya persamaannya adalah Y sama dengan 0, iaitu merujuk kepada paksi X itu sendiri. Simbolnya adalah lebih besar atau sama dengan, maksudnya kita nak rantau di sebelah atas. Kita labelkan dengan huruf D. Jawapan akhir untuk rantau sepunya adalah rantau yang mengandungi huruf A, B, C, D, iaitu di sini. Kita padam balik semua huruf yang kita label untuk lorekkan kawasan terakhir yang kita nak. Soalan 3. Tulis 3 ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek yang diberikan. Untuk soalan A, kita rujuk persamaan ini dulu. Didapati bahawa rantau berlorek adalah berada di atas garis ini dan garis dilukis dengan garis padu. Maka, ketaksamaannya adalah
Y lebih besar atau sama dengan negatif 2X. Untuk garis yang kedua ini, rantau berlorek adalah terletak di sebelah atas dan ianya dilukis dengan garis sempang. Ini bermaksud ketaksamaannya adalah Y lebih besar daripada X. Bagi garis yang ketiga ini, rantau berlorek berada di sebelah bawah dan ianya dilukis dengan garis sempang, maka ketaksamaannya adalah Y kurang daripada 4. Soalan B. Bagi garisan ini, rantau berlorek adalah berada di sebelah bawah garis dan garis dilukis dengan garis sempang. Maka, ketaksamaan bagi garis ini adalah Y kurang daripada 2X. Bagi garis ini pula, rantau berlorek adalah rantau di sebelah atas garis dan ianya dilukis dengan garis padu. Maka, ketaksamaan yang terlibat adalah Y lebih besar ataupun sama dengan 1/2X. Untuk garisan yang terakhir ini, rantau berlorek adalah berada di sebelah bawah dan ia dilukis dengan garis padu. Maksudnya, ketaksamaan yang terlibat ini adalah sama dengan Y kurang daripada atau sama dengan negatif 1/2X tambah 6. Soalan C. Untuk garisan ini, persamaan tidak ditunjukkan. Garisan ini adalah selari dengan paksi X, maka persamaannya dalam bentuk Y sama dengan suatu pemalar. So, di sini persamaannya sebenarnya adalah Y sama dengan 3. Rantau berlorek adalah berada di sebelah bawah dan ianya dilukis dengan garis sempang. Oleh itu, ketaksamaan bagi garis ini adalah Y kurang daripada 3. Bagi garis ini pula, rantau berlorek adalah di sebelah bawah, ia dilukis dengan garis padu. Maka ketaksamaan yang terlibat adalah Y tolak X kurang atau sama dengan 4. Bagi garis yang ketiga ini, rantau berlorek adalah di sebelah atas dan garis dilukis dengan garis sempang. Maksudnya, ketaksamaannya adalah 2Y lebih besar daripada X tambah 4. Soalan D. Untuk garisan ini, persamaannya tidak diberikan, tetapi garis itu adalah selari dengan paksi Y, maksudnya dia adalah dalam bentuk X sama dengan suatu pemalar. Jadi, persamaannya adalah X sama dengan negatif 4. Rantau berlorek itu adalah terletak di sebelah kanan garis dan garis dilukis dengan garis sempang, maka ketaksamaannya adalah X lebih besar daripada negatif 4. Bagi garisan ini pula, rantau berlorek adalah di sebelah atas, garis dilukis dengan garis padu, maka ketaksamaan yang terlibat ialah Y lebih besar atau sama dengan 3/2X tambah 6. Bagi garisan ini, ianya adalah selari dengan paksi X, maksudnya persamaannya adalah dalam bentuk Y sama dengan suatu pemalar. So, persamaan di sini sepatutnya adalah Y sama dengan 5. Rantau berlorek adalah di sebelah bawah, garis dilukis dengan garis sempang, maka ketaksamaannya adalah Y kurang daripada 5. Soalan 4. Lukis dan lorek rantau sepunya bagi sistem ketaksamaan linier yang diberikan. Soalan A. Ada 3 ketaksamaan linier di sini. Pertama sekali, kita tukarkan ketaksamaan linier yang pertama ke dalam bentuk persamaan linier. Kemudian kita bina jadual nilai untuk plotkan titik ke atas serta kata set. Lepas tu kita sambung 2 titik yang diplotkan dengan garis lurus. Inilah garis lurus yang sepatutnya. Kita ulangi langkah yang sama untuk ketaksamaan yang kedua. Tukarkan ke dalam persamaan linier, bina jadual nilai, plotkan titik ke atas kata sen dan sambung dengan garis lurus. Ini adalah garis yang terlibat. Bagi ketaksamaan yang ketiga, persamaannya adalah Y sama dengan 10. Maksudnya ia adalah selari dengan paksi X, iaitu seperti ini. Tapi ia dilukis dengan garis sempang sebab tak ada tanda sama dengan di sebelah bawahnya. Sekarang kita nak lorekkan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linier tersebut. Untuk ketaksamaan yang pertama ini, simbolnya adalah lebih besar ataupun sama dengan. Maksudnya kita nak rantau di sebelah atas. Jadi kita labelkannya dengan huruf A. Untuk ketaksamaan yang kedua, simbolnya juga adalah lebih besar atau sama dengan. Maksudnya dia nak rantau di sebelah atas garis. Kita labelkan dengan huruf B. Untuk ketaksamaan yang ketiga, simbolnya adalah kurang daripada. Maksudnya kita nak rantau di sebelah bawah garis tersebut, kita label dengan huruf C. Maka rantau yang dikehendaki adalah rantau yang dilabel dengan ketiga-tiga huruf ABC, iaitu di sini. Kita padamkan semua huruf yang kita tulis, kemudian lorekkan jawapan akhir yang kita nak. Soalan B. Terdapat 4 ketaksamaan linier yang terlibat. Kita mula dengan ketaksamaan yang pertama. Kita tukarkan ke dalam bentuk persamaan linier, bina jadual nilai, kemudian plotkan titik yang terlibat dan lukiskan garis tersebut dengan garis padu, iaitu seperti ini.
Bagi ketaksamaan kedua, kita tukarkan dalam ketaksamaan persamaan linear, kemudian bina jadual nilai, plotkan titik dan lukiskan garisan dengan garis padu, seperti ini. Bagi ketaksamaan yang ketiga, kita tukar ke dalam persamaan linear, bina jadual nilai, plotkan titik dan lukiskan garis itu dengan garis sempang, iaitu seperti ini. Ketaksamaan yang terakhir ini, sebenarnya persamaannya adalah X sama dengan sifar, iaitu merujuk kepada paksi Y itu sendiri. Sekarang kita kena pasti rantau yang kita nak. Untuk ketaksamaan yang pertama, simbolnya adalah kurang daripada ataupun sama dengan. Maksudnya dia nak rantau di sebelah bawah. Kita labelkannya dengan huruf A. Untuk ketaksamaan yang kedua, simbolnya adalah lebih besar ataupun sama dengan. Jadi kita nak rantau di sebelah atas garis. Kita label dengan huruf B. Bagi ketaksamaan yang ketiga, simbolnya adalah lebih besar. Jadi kita labelkan rantau di sebelah atas dengan simbol C. Bagi ketaksamaan yang terakhir, simbolnya adalah kurang daripada atau sama dengan. Maksudnya dia nak rantau di sebelah kiri paksi Y. Kita labelkan dengan huruf D. Maka rantau yang terlibat adalah rantau dengan huruf A, B, C, D. Jadi kita padamkan semua huruf yang kita label dan lorekkan rantau sepunya yang dikehendaki. Soalan 5. Tulis ketaksamaan linear yang memuaskan imej rantau berlorek melalui pantulan pada paksi X. Sebelum kita menjawab soalan, kita buat pantulan pada gambar rajah dahulu. Apabila dipantulkan pada paksi X, titik ini akan dipantulkan ke sebelah bawah ini. So, koordinatnya adalah 3, negatif 3. Titik ini pula akan dipantulkan ke sebelah atas ini. Ini akan menghasilkan garisan warna hijau ini. Kemudian, titik ini pula akan dipantulkan ke atas sini. Titik yang sama ini pun akan dipantulkan ke sebelah atas sini. Ini akan menghasilkan garisan melintang ini. Untuk garis putus-putus yang berwarna merah jambu ini, disebabkan ianya adalah berserenjang dengan paksi X, maka apabila pantulan dibuat pada paksi X, ia akan bertindih dengan garisan tersebut, iaitu yang berwarna hijau ini. Maka rantau berlorek itu akan dipantulkan ke sebelah atas seperti ini. Maka untuk dapatkan persamaan yang pertama, kita rujuk garisan ini. Kita ambil dua koordinat titik pada garisan ini. Titik yang cikgu pilih adalah 3, negatif 3 dengan sifar-sifar di sini. Pertama sekali kita cari kecerunannya, iaitu sifar tolak negatif 3 bahagi dengan sifar tolak 3. Maka nilai M adalah sama dengan negatif 1. Pintasan Y iaitu C bagi garis ini adalah pada nilai sama dengan sifar. Maka bila kita gantikan ke dalam persamaan umum garis lurus, Y sama dengan MX tambah dengan C, kita akan dapat persamaan ini. Kita ringkaskan, ia akan menjadi Y sama dengan negatif X. Merujuk gambar rajah, rantau berlorek yang selepas kita buat pantulan adalah berada di sebelah atas garis. Dan garis itu adalah dilukis dengan garis padu. Maka ketaksamaan yang terlibat adalah Y lebih besar atau sama dengan negatif X. Bagi persamaan yang kedua, kita rujuk garisan ini. Garis itu adalah selari dengan paksi X, maka persamaan yang terlibat adalah Y sama dengan 2. Dalam gambar rajah, rantau yang berlorek berada di sebelah bawah garis tersebut dan garis adalah dilukis dengan garis padu. Maka ketaksamaan bagi persamaan ini adalah Y kurang atau sama dengan 2. Untuk persamaan yang ketiga, kita rujuk garisan ini. Ianya adalah selari dengan paksi Y, maksudnya persamaannya adalah X sama dengan 3. Garis itu adalah dilukis dengan garis sempang dan rantau berlorek adalah di sebelah kiri. Maka simbol yang digunakan adalah kurang. Maka ketaksamaan ialah X kurang daripada 3. Bagi persamaan yang keempat, ianya adalah merujuk kepada paksi X ini. Maka persamaan yang terlibat adalah Y sama dengan sifar. Rantau yang berlorek terletak di sebelah atas. Maka ketaksamaannya adalah Y lebih besar ataupun sama dengan sifar. Soalan B. Kita pantulkan rantau terlibat pada paksi X dahulu. Pertama sekali, untuk koordinat titik ini, bila dipantulkan pada paksi X, ia akan dipantulkan ke bawah. So, koordinat akan menjadi 2, negatif 4. Koordinat titik pada asalan ini akan kekal di tempat yang sama. Maka garisan putus-putus ini akan dipantulkan ke bawah seperti ini. Kemudian kita akan pantulkan titik ini pada paksi X. So, ia akan dipantulkan ke sebelah bawah. Koordinatnya akan menjadi 4, negatif 2. Satu lagi titik yang terlibat adalah asalan itu sendiri. Maka ia akan menghasilkan garis ini. Untuk garisan yang ketiga ini, titik yang tadi ini sudah dipantulkan ke sebelah
bawah, iaitu 2, negatif 4. Kemudian titik 4 sifar ini akan kekal di sini. Maka ini akan menghasilkan garis yang ketiga ini. Rantau berlorek itu akan dipantulkan ke bawah seperti ini. Untuk buat persamaan yang pertama, kita rujuk garisan putus ini. Kita akan gunakan koordinat 2, negatif 4 dengan sifar-sifar. Kita cari kecurunannya, iaitu sifar tolak negatif 4 bahagi sifar tolak 2, M akan sama dengan negatif 2. Pintasan Y bagi garis putus itu adalah pada nilai C sama dengan sifar. Kita gantikan ke dalam rumus Y sama dengan MX tambah dengan C, kita akan dapat bahagian ini, dan diringkaskan menjadi Y sama dengan negatif 2X. Rantau berlorek itu adalah terletak di sebelah atas garis putus tersebut. Maksudnya simbol yang digunakan adalah lebih besar. So, ini adalah ketaksamaan untuk persamaan yang pertama ini. Sekarang kita nak buat persamaan yang kedua. Kita akan gunakan koordinat titik 4, negatif 2 dengan sifar-sifar. Kita gantikan ke dalam rumus kecurunan. Kita akan dapat kecurunannya akan sama dengan negatif 1/2. Nilai C dia, iaitu pintasan Y, juga adalah pada asalan, iaitu sama dengan sifar. Kita gantikan ke dalam rumus Y sama dengan MX tambah C. Kita akan dapat seperti ini. Diringkaskan menjadi Y sama dengan negatif 1/2X. Rantau berlorek itu terletak di sebelah bawah garis ini. Maka simbol yang digunakan adalah kurang daripada. Dan ada tanda sama dengan sebab dilukiskan dengan garis padu. Inilah jawapannya. Untuk persamaan yang ketiga, kita rujuk kepada garisan ini. So, kita akan ambil koordinat 4 sifar dengan 2, negatif 4. Kita cari kecurunan seperti biasa, di mana M akan sama dengan 2. Yang ini tidak ada pintasan Y pada gambar rajah. So, kita tak boleh cari nilai C daripada gambar rajah. Maksudnya, kita gantikan nilai M sama dengan 2, pilih satu koordinat titik, iaitu 4 sifar, untuk digantikan ke dalam persamaan am garis lurus. So, bila kita gantikan, kita akan dapat seperti ini. 2 darab 4 sama dengan 8. Pindahkan 8 ke sebelah kiri, so C akan sama dengan negatif 8. Kita gantikan nilai M dengan nilai C ini ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. So, kita akan dapat bahagian seterusnya ini. Kita ringkaskan, persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 2X tolak 8. Rantau tersebut adalah terletak di sebelah atas garis yang kita nak, maka simbol yang digunakan adalah lebih besar dan ianya dilukis dengan garis padu, jadi ada tanda sama dengan di bawah simbol ketaksamaan. Ini adalah ketaksamaan yang ketiga. Soalan 6. Tulis ketaksamaan linear yang memuaskan imej rantau berlorek melalui pantulan pada paksi Y. Soalan A. Mula-mula kita buat pantulan pada paksi Y dahulu. Untuk titik ini, apabila kita lakukan pantulan pada paksi Y, ia akan dipantulkan ke sebelah ini, di mana koordinat titik yang terbentuk adalah negatif 5, negatif 5. Kemudian titik ini akan kekal berada di atas tempat yang sama, di mana koordinatnya adalah sifar negatif 1. Dengan itu, pantulan ini akan menghasilkan garisan ini. Kemudian, titik ini pula akan dipantulkan ke sebelah ini, iaitu menghasilkan koordinat negatif 5, negatif 1. Dengan menggunakan titik yang sama ini, ia akan dipantulkan ke sebelah ini. Maka garis yang terbentuk selepas pantulan adalah garisan ini. Akhir sekali, pantulan titik yang sama ini dipantulkan ke sebelah kiri dengan juga titik sifar negatif 1 ini akan menghasilkan garis sempang ini. Selepas itu, kita pantulkan rantau berlorek itu ke sebelah kiri di sepanjang paksi Y. Inilah kawasannya. Sekarang kita nak membentuk persamaan yang pertama, iaitu garisan ini. Sekarang kita nak membentuk persamaan yang pertama, iaitu kita rujuk garis ini dahulu. Kita gunakan koordinat titik negatif 5, negatif 5 dengan sifar negatif 1 untuk digantikan ke dalam rumus kecurunan, maka M akan sama dengan 4/5. Nilai pintasan Y-nya daripada gambar rajah adalah pada nilai Y sama dengan negatif 1, maka nilai C adalah negatif 1. Seterusnya kita gantikan nilai M dengan nilai C ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C, akan dapat bahagian ini. Kemudian diringkaskan pula menjadi Y sama dengan 4/5X tolak 1. Perhatikan rantau berlorek tersebut, ianya adalah di sebelah atas garis tersebut. Maka simbol yang kita gunakan adalah lebih besar dan ada tanda sama dengan disebabkan garis yang dilukis itu adalah garis padu. Maka ini adalah ketaksamaan yang pertama.
Persamaan yang kedua adalah dibuat berdasarkan garis ini. Disebabkan garis tersebut adalah selari dengan paksi X, maka persamaannya adalah Y sama dengan negatif 1. Kemudian rantau berlorek adalah berada di sebelah bawah garis sempang tersebut dan ia dilukis dengan garis sempang, maka ketaksamaannya adalah Y kurang daripada negatif 1. Untuk persamaan yang ketiga, ianya adalah merujuk kepada garisan ini. Garis tersebut adalah selari dengan paksi Y, maka persamaannya adalah X sama dengan negatif 5. Perhatikan rantau berlorek adalah berada di sebelah kanan garis tersebut dan garis dilukis dengan garis padu. Maka simbol yang digunakan adalah lebih besar atau sama dengan. Ini adalah ketaksamaan yang ketiga. Soalan B. Mula-mula kita buat pantulan gambar raja tersebut pada paksi Y. Pertama sekali, kita pantulkan titik ini sepanjang paksi Y ke sebelah kanan. Akan terbentuk titik di sini, di mana koordinatnya adalah 2, 4. Dan pasangan koordinat yang kedua adalah yang ini, dipantulkan ke sebelah kanan, akan menghasilkan koordinat di sini, iaitu 6, sifar. Ini akan menghasilkan garis sempang ini. Seterusnya, untuk garisan ini, kita pantulkan titik ini ke sebelah kanan, iaitu titik yang tadi, dan juga titik di sebelah bawah ini dipantulkan ke sebelah kanan. Ini akan menghasilkan garisan yang ini. Akhir sekali, untuk garisan sebelah ini sebenarnya adalah merujuk kepada paksi X sendiri. So, bila ia dipantulkan pada paksi Y, disebabkan ianya adalah berserenjang, ia akan sama balik dengan garis pada paksi X itu sendiri, iaitu garisan yang ini. Akhir sekali, kita pantulkan rantau berlorek itu ke sebelah kanan, iaitu di bahagian ini. Sekarang kita bina persamaan yang pertama dengan berpandukan garisan ini. Di sini kita pilih koordinat 24 dengan 6 sifar untuk digantikan ke dalam rumus kecerunan, jadi M akan sama dengan negatif 1. Garis sempang tersebut tidak menunjukkan pintasan Y-nya, jadi kita pilih satu koordinat untuk digantikan ke dalam persamaan. Di sini kita pilih koordinat 6 sifar, kita gantikan semua nilai ini ke dalam rumus persamaan garis lurus. So, kita akan dapat bahagian seperti ini. Diringkaskan menjadi sifar sama dengan negatif 6 tambah C. Negatif 6 dipindahkan ke sebelah, jadi C akan sama dengan 6. Seterusnya kita ganti balik nilai M dengan nilai C tadi ke dalam rumus Y sama dengan MX tambah C, akan dapat bahagian ini dan diringkaskan menjadi Y sama dengan negatif X tambah 6. Perhatikan rantau berlorek itu adalah berada di sebelah bawah garis sempang, maka simbol yang digunakan adalah kurang. Ketaksamaan yang pertama adalah Y kurang daripada negatif X tambah 6. Untuk persamaan yang kedua, kita rujuk garisan ini. Ia adalah selari dengan paksi Y, maka persamaan yang terbentuk adalah X sama dengan 2. Rantau berlorek adalah di sebelah kanan garis tersebut dan garis adalah garis padu. Maka simbol yang kita gunakan adalah lebih besar atau sama dengan. Ini adalah ketaksamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga adalah merujuk kepada garisan yang berada pada paksi X ini. Maka persamaannya adalah Y sama dengan sifar. Disebabkan rantau berlorek terletak di atas paksi X, maka simbol yang kita gunakan adalah lebih besar atau sama dengan. Jadi ini adalah ketaksamaan yang ketiga. Soalan 7. Puan Jasmine merupakan seorang tukang jahit. Beliau menjahit dua jenis baju kurung pesak dan baju kurung moden. Katakan Puan Jasmine menjahit X helai baju kurung pesak dan Y helai baju kurung moden pada suatu bulan tertentu. Maklumat di bawah berkaitan dengan jahitan kedua-dua jenis baju kurung oleh Puan Jasmine pada bulan tersebut. A. Jumlah baju kurung yang dijahit selebih-lebihnya 40 helai. B. Bilangan maksimum baju kurung pesak ialah 25 helai. Bilangan minimum baju kurung moden ialah 10 helai. Berdasarkan maklumat di atas, soalan 1, tulis 3 ketaksamaan linear selain X lebih besar atau sama dengan sifar dan Y lebih besar ataupun sama dengan sifar yang mewakili situasi di atas. Diberi dalam soalan, baju kurung pesak diwakili dengan X untuk bilangannya, lepas itu baju kurung moden diwakili dengan huruf Y. Untuk maklumat pertama iaitu A, jumlah baju kurung yang dijahit selebih-lebihnya 40 helai, maksudnya jumlah, iaitu X tambah Y adalah kurang atau sama dengan 40. Maklumat B, bilangan maksimum baju kurung pesak ialah 25 helai, iaitu X adalah kurang atau sama dengan 25. Maklumat C, bilangan minimum baju kurung moden ialah 10 helai, iaitu Y lebih besar ataupun sama dengan 10.
Soalan 2. Lukis dan lorek rantau sepunya yang memuaskan ketaksamaan linier yang dibina. Untuk ketaksamaan yang pertama ini, kita tukarkan ke dalam bentuk persamaan linier, kemudian bina jadual nilai dan plotkan koordinat tersebut pada Sata Cartesian, sambungkannya dengan garis padu sebab tanda di sini ada tanda sama dengan. Kemudian untuk ketaksamaan yang kedua, kita tukarkan ke dalam bentuk persamaan. Ini adalah garisan yang selari dengan paksi Y dan dilukis dengan garis padu, iaitu seperti ini. Bagi ketaksamaan yang ketiga, kita tukarkan ke dalam bentuk persamaan linear. Garis ini adalah garis yang selari dengan paksi X, iaitu seperti ini, dan dilukis dengan garis padu. Untuk soalan ini, nilai X dengan Y itu adalah tentang bilangan. Dan kita tahu bahawa bilangan itu mesti adalah positif, tak ada yang negatif. Maksudnya, koordinat titik yang terlibat adalah berada dalam sukuan pertama ini, di mana kedua-dua nilai X adalah positif dan Y juga adalah positif. Dia tak akan mungkin berada dalam rantau sukuan yang kedua, ketiga ataupun keempat yang melibatkan nilai X atau Y yang negatif. Maka di sini, kesimpulannya, disebabkan keadaan ini, kita boleh tidak consider bahagian yang di luar rantau sukuan pertama. So, kita lihat balik ketaksamaan pertama yang kita buat, simbolnya adalah kurang daripada ataupun sama dengan, maksudnya kita nak rantau di sebelah bawah. Kita label dengan huruf A. Bagi ketaksamaan yang kedua, simbolnya adalah kurang daripada atau sama dengan, maksudnya kita nak rantau di sebelah kiri garis tersebut. Kita labelkannya dengan huruf B. Untuk ketaksamaan yang ketiga, simbolnya adalah lebih besar ataupun sama dengan, maksudnya kita nak rantau di sebelah atas garis itu, kita label rantau itu dengan huruf C. Maka rantau yang kita nak adalah rantau yang dilabel dengan ketiga-tiga huruf A, B, dan C ini. Kita padamkan semua huruf yang telah kita label, kemudian kita lorekkan rantau terakhir yang kita nak. Soalan 3. Daripada graf, tentukan bilangan minimum dan maksimum baju kurung moden yang mungkin dijahit jika bilangan baju kurung pesak ialah 10 helai. Diberi dalam soalan, bilangan baju kurung pesak iaitu diwakil dengan huruf X adalah sama dengan 10. Maksudnya di sini, kita cari nombor 10 pada paksi X, kita bina satu garisan putus-putus di sepanjang nilai X sama dengan 10 ini, yaitu garisan yang selari dengan paksi Y. Di sini kita nak cari nilai Y yang minimum dan Y yang maksimum. Jadi, kita kena ambil nilai itu yang berada dalam rantau berlorek. Jadi, bahagian pertama yang kita jumpa adalah bahagian ini. Kita pantulkan dia ke arah paksi Y. Jadi, ini adalah nilai Y yang minimum, yaitu Y minimum adalah 10. Kemudian, sepanjang garisan putus ini, garis terakhir yang berada dalam kawasan berlorek ini adalah bahagian ini. Kita pantulkan dia ke arah paksi Y. Ini bermaksud nilai Y yang maksimum adalah 30. Soalan 4. Harga jahitan sehelai baju kurung pesak ialah RM50 dan baju kurung moden ialah RM75. Berdasarkan rantau sepunya, hitung pendapatan maksimum yang dapat dijanakan oleh Puan Jasmine jika beliau berjaya menjahit 15 helai baju kurung pesak. Jadi kita tahu bahawa bilangan baju kurung pesak diwakil dengan huruf X, bilangan baju kurung moden diwakil dengan huruf Y. Di sini harga bagi sehelai baju kurung pesak adalah 50. Lepas itu untuk baju kurung moden adalah RM75. Dalam soalan diberi bahawa bilangan helai baju kurung pesak adalah 15. Maksudnya X sama dengan 15. Untuk ini kita kena cari daripada paksi X, cari nilai X sama dengan 15. Kita buat garis putus-putus di sepanjang nilai X sama dengan 15, iaitu yang selari dengan paksi Y. Jawapan yang kita nak adalah jawapan yang terakhir yang kita jumpa dalam rantau berlorek, iaitu di sini kita pantulkan ke arah paksi Y untuk dapatkan nilai Y yang maksimum. Jadi di sini nilai Y yang maksimum adalah 25. Untuk mengira pendapatan maksimum yang Puan Jasmine dapat, kita ambil 15 helai baju kurung pesak darab dengan RM50 tambah dengan 25 helai baju kurung moden darab dengan RM75. Maka jumlahnya adalah RM2,625. Soalan 8. Encik Aiman menjual kain batik yang dibeli daripada pembekal X dan pembekal Y. Jumlah kain batik yang dibeli selebih-lebihnya 1000 meter. Kain batik yang dibekalkan oleh pembekal Y adalah sekurang-kurangnya separuh daripada pembekal X. Soalan A. Berdasarkan maklumat pembelian di atas, tulis dua ketaksamaan linier yang berkaitan selain X lebih besar atau sama dengan sifar
dan Y lebih besar atau sama dengan sifar. Dalam soalan diberi bahawa X itu mewakili panjang kain yang dibeli daripada pembekal X, lepas tu Y mewakili panjang kain yang dibeli daripada pembekal Y. Diberitahu dalam soalan, jumlah kain batik yang dibeli selebih-lebihnya 1000 meter. Maksudnya X tambah Y adalah kurang atau sama dengan 1000. Kemudian, kain batik yang dibekalkan oleh pembekal Y adalah sekurang-kurangnya separuh daripada pembekal X. Maksudnya, Y lebih besar ataupun sama dengan 1/2 X. Soalan B. Lukis dan lorek rantau sepunya yang memuaskan ketaksamaan linear yang dibina. Bagi ketaksamaan yang pertama, kita tukarkan ke dalam bentuk persamaan linear, kemudian bina jadual, plotkan titik pada sata Cartesian dan sambung dengan garis padu, iaitu garisan ini. Begitu juga dengan ketaksamaan yang kedua, kita tukar dalam persamaan linear, bina jadual, plotkan titik dan sambungkan dengan garis padu, iaitu garis ini. Keadaan soalan ini adalah sama seperti soalan 7, di mana ia melibatkan panjang kain. Maka tak ada panjang kain yang bernilai negatif, jadi ia akan melibatkan rantau ataupun sukuan pertama sahaja, iaitu mengikut syarat ini juga. Berdasarkan ketaksamaan yang pertama, simbolnya adalah kurang daripada ataupun sama dengan, maksudnya kita nak rantau di sebelah bawah, kita label dengan huruf A. Untuk ketaksamaan yang kedua, simbolnya adalah lebih besar atau sama dengan, maksudnya kita nak rantau di sebelah atas garis, kita label dengan huruf B. Jadi rantau terakhir yang kita nak adalah rantau yang mengandungi kedua-dua huruf A dengan B, iaitu di sini. Jadi kita padam balik huruf AB yang kita dah label tadi, kemudian kita lorekkan jawapan terakhir. Soalan C. Daripada graf, tentukan panjang minimum dan maksimum dalam meter kain batik yang dibekalkan oleh pembekal Y jika Encik Aiman membeli 500 meter kain batik daripada pembekal X. Maksudnya diberi dalam soalan, X akan sama dengan 500 meter. Kita cari 500 daripada paksi X, iaitu di sini. Kita buat garis putus-putus yang selari dengan paksi Y. Soalan minta kita cari nilai Y yang minimum dan maksimum. Maksudnya kita kena ambil nilai Y dalam rantau berlorek yang pertama yang kita jumpa, iaitu di sini. Nilai Y yang sepadan adalah 250. Untuk titik yang paling jauh dalam rantau berlorek adalah di sini. Kita cari nilai pasangan Y yang sepadan, iaitu nilainya adalah 500. Oleh itu, Y yang minimum adalah 250 meter dan Y yang maksimum adalah 500 meter. Soalan D. Pembekal X menghadapi masalah stok. Encik Aiman terpaksa membeli sekurang-kurangnya 3/4 bahagian daripada pembekal Y. Soalan 1. Tulis ketaksamaan linear yang mewakili situasi di atas. Maksud soalan di sini adalah, katakan blok ini mewakili jumlah kain yang akan dibeli daripada pembekal X dengan pembekal Y, kita bahagikannya kepada 4 bahagian. Di sini disebabkan pembekal X menghadapi masalah stok, maksudnya 3 bahagian daripada 4 bahagian ini adalah diambil dari pembekal Y. 1 bahagian adalah daripada pembekal X. Maka dari sini kita nampak bahawa di sini Y adalah 3 kali ganda X. Maksudnya di sini, bilangan kain yang diambil daripada pembekal Y adalah sekurang-kurangnya 3 kali X, iaitu jawapannya adalah Y lebih besar ataupun sama dengan 3X. Soalan 2. Lukis garis lurus yang mewakili ketaksamaan di D1. Kita tukarkan ketaksamaan itu dalam bentuk persamaan linear, iaitu Y sama dengan 3X. Kita bina jadual nilai, plotkan titik tersebut pada sata Cartesian. Kemudian kita sambungkan dua koordinat titik yang dilabel dengan garis padu. So, yang ini adalah garisan Y sama dengan 3X. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.